Musa dan Khan hewan saja. Baik. Ayah RTS Abdul Azhar bin Ibrahim, Timbalan Pengarahan Hewan Akademi KKT Pemaman, yang dimulakan Ustaz Idris bin Kasim selaku penceramah untuk kita pada malam ini, barisan ketua program dan ketua jabatan, fellow asrama, para masyarakat, barisan FPP, AJK Surau serta sahabat siswa-siswi KKT Pemaman yang sekasih sekalian. Jadi Alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ceramah di Ambang Ramadan bagi tahun 2024 berikat KKT Muhammad. Malam kita bawakan kepada warga kolej dengan menjemput seorang penceramah pimpinan iaitu Ustaz Idris bin Kasim. Jadi untuk maklumat semua, beliau merupakan AJK Tarbiyah dan Modal Tulisan Program Muhammad dan juga salah seorang pensyarah bertauliah dari negeri Terengganu. Antara tujuan ceramah malam ini diadakan adalah untuk memberikan motivasi dan juga panduan kepada semua warga KKM Muhammad dalam menghadapi Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. Jadi tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan Ramadan yang kita akan hadapi ini lebih bermakna dan lebih memberi kesan kepada kita semua berbanding Ramadan yang tahun lepas. Jadi di samping kita dapat mencapai matlamat sebenar tujuan pensyariatan puasa berdasarkan ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi apa yang kita faham tentang tuntutan puasa ini? Adakah sekadar bangun sahur, lepas tu tidur semula, bangun, pergi kelas, habis kelas lepak, main game, tunggu lapar, pergi bazar waktu petang, mati. Terus, apa buka puasa? Adakah sekadar itu? Jadi, sepatutnya apa yang kita lakukan ni menjadikan puasa kita itu benar-benar diterima Allah dan memberi kesan kepada kehidupan kita. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita dengarkan kongsian dari penceramah kita iaitu Ustaz Idris bin Kasim dengan tanya bangunkan jiwamu dengan Ramadan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Oh. Alang wian na. Rupa sini yung puro. Allah. Tak boleh. Oh, dia tak ada adapter. Oh, dia tak ada adapter. Oh, terus. Oh, terus. Masuk. Oh, tak ada apa-apa. Kau saya. Masuk. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi fakafa billahi hasiba. Syara la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulul huda wa rasulur rahmah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa amma ba'd. Ikhwan yang dikasihi sidang hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana menjimatkan masa kan? Sebab masa kita agak terhad ke pukul 8, kita habis pukul berapa? 9.30. Oh, barakallahu fiik. Saya tak pernah ceramah habis 9.30 ni. Barakallah. Ala kuliah ikhwan yang dikasihi yang rahmati Allah taala. Saudara yang dikasihi yang rahmati Allah. Tajuk yang pengurusi sebut tadi tu
bangunkan jiwamu dengan Ramadan. Tapi tajuk yang asasnya ialah puasa objektif Allah dan budaya hidup Muslim. Kita nak tengok yang tu. Tapi tema kita tu bangunkan jiwamu dengan Ramadan. Itu tema dia. Tapi tajuk yang nak akan bincang ialah puasa objektif Allah dan budaya hidup Muslim. Apa sebenarnya? Semua ikhwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ini merupakan kalimah yang sering kita ucap. Setiap kali kita solat, 17 kali satu hari minimum. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak campur lagi kita makan, kita minum, kita apa yang aktiviti kita, kita akan sebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, satu nilai keistimewaan yang ada pada Muslim ni, kita tidak seperti agama lain. Yang anda tulis di situ, Islam adalah agama rasional. Kita tengok saja Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita Muslim. Bukan setakat itu, kita adalah memiliki, menganut satu agama yang bersifat rasional. Pertama, Bismillah dengan nama Allah. Siapakah Allah? Allah adalah Tuhan yang Rahman. Tuhan yang Rahman. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang Rahim. Gabungan dua sifat ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, memberitahu kepada kita, Allah adalah merupakan Tuhan yang sangat rahmat, maha rahmat. Jadi, kita sebagai Muslim, kita dinaungi oleh sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan inilah sepatutnya kita mencari Tuhan. Kita tak mahu Tuhan yang memperbodohkan kita. Umpamanya, sembah berhala. Orang yang sembah berhala, pertama soalannya, adakah berhala itu hidup? Dia mendengar, adakah melihat, adakah dia faham apa yang kita cakap, ataupun apakah mereka ni boleh memberi sumbangan kepada kita? Jawapannya tidak, 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 tidak. Habis, kenapa mereka menyembah benda tu? Dan inilah keistimewaan yang ada pada kita berbanding dengan agama yang lain. Begitu juga dalam agama Kristian. Agama Kristian, dia mempunyai Tuhan anak, Tuhan mak, dan Tuhan ayah. Yang pastinya, Tuhan mak dah meninggal. Yang pastinya, Tuhan anak di sisi agama Kristian juga telah meninggal. Yang tidak meninggal ialah Tuhan ayah, yakni Father of the God, yakni Allah. Maka kita lihat dalam agama Islam ni, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidaklah mengatakan Jesus itu atau Maryam itu sebagai isteri kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mengimani bahawa Allah ini ada Tuhan yang bersifat tunggal, tidak ada kesampingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam konteks cara berfikir, apakah rahmat yang kita capai? Kita Muslim menyembah Allah. Allah, Tuhan yang tidak mati, Tuhan yang kekal, Tuhan yang hidup, yang mendengar dan sebagainya. Nak dibandingkan dengan apa yang disebut oleh Kristian, mereka menyembah Jesus Christ, sedangkan Jesus Christ itu telah mati. Maka apa yang nak tekan kepada ikhwan, bahawa kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memilih kita menjadi seorang Muslim, menjadi kita seorang Islam. Kalau kita tidak jadi Islam, subhanallah, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, alamak. Orang-orang Hindu ni, dia tadah tahi lembu tu, dia buat satu kolam. Kemudian mereka ni berenang dalam tahi lembu tu, ambil berkat tahi lembu. Kadang-kadang kita boleh tengok dalam YouTube ni, bila lembu tu angkat ekor dia nak kencing, mereka pun masukkan kepala dia tu bawah punggung lembu tu, lalu dia pun basuhkan kepala dia tu. Dengan air kencing lembu yang panas tu kan ambil berkat. Apa sebenarnya dari segi sains? Kita lihat nilai itu sangat bercanggah dengan nilai-nilai sains. Maka Islam, agama
Yang rasional, dia tidak bercanggah dengan sains. Malahan, kita kata, Islam, agamanya bergabungan di antara perbincangan akidah, perbincangan syariat, perbincangan akhlak dengan nilai-nilai sains. Hari ini kita nak lihat dalam ni nilai itu. Dan inilah punca kita berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puasa bukan kerana apa yang disebut oleh akhi tadilah, kan? Kita bukan puasa kerana nak raya hujungnya. Kita puasa bukan kerana adat, biasa kebiasaan masyarakat. Tak. Kita puasa bukan kerana kita malu ke orang. Orang lain semua puasa, kita tak puasa. Kan? Kita bukan itu. Tetapi kita berpuasa berkait rapat hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menyatakan bagaimana kita membuktikan kesyukuran kita kepada Allah. Baik, anda masukkan sedikit lagi alhamdulillah. Apa makna perkataan alhamdulillah? Alhamdulillah ialah ucapan terima kasih kita. Dia akan membabitkan kepada kita taat kepada apa yang diperintahkan. Buat apa yang diperintahkan. Taat meninggalkan apa yang dilarang. Maka kita dalam solat alhamdulillah. Alhamdulillah bermakna kita akan berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berada di bawah tunjuk ajar Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maksud alhamdulillah itu bukan hanya daripada aspek lafaz, tetapi kita melaksanakan, kita implementkan perkataan alhamdulillah dalam jawarih kita, dalam anggota kita dan segala tindak tanduk kita. Lalu alhamdulillah membudayakan kita ni kepada suatu sifat manusia yang bersyukur, taat kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi kita akan lihat orang Islam ni bagaimana rupa dia. Kan? Orang Islam ni cantik perangai dia, tingkah laku dia dan kehidupan dia. Hari ini kita lihat berbagai-bagai keadaan yang huru-hara. Semua ikhwan, Rabbil Alamin. Maaf. Bila kita sebut Rabbil Alamin, maka inilah sebenarnya yang kita kena sedar. Tidak ada sesuatu pun alam ini dimiliki oleh yang lain. Perkataan Rabb, dia ada 6 makna. Pertama, Allah Ta'ala ini pemilik kepada alam. Allah Ta'ala ini pendidik kepada alam. Contoh, apa dia pemilik? Alam ini Allah Ta'ala buat. Maka dialah pemilik. Allah Ta'ala Rabb, Khalik, buat alam itu. Perkataan Rabb ini sangat ajaib. Dia banyak makna dia. Rabb dengan makna Sayyid, Tuan. Rabb dengan makna Malik, Raja. Rabb dengan makna Malik, dengan makna pemilik kepada alam ini. Rabb dengan makna Rabb, yakni merabbi kepada alam ini. Apa maksudnya kita nak? Kalau kita sebut Rabbil Alamin, Allah Ta'ala ni pendidik kepada alam. Kita boleh tengok benda ni secara nature. Secara naturalnya pada alam ini. Ayam, dia bertelur, menetas 10 ekor anak. Tetapi bagaimana ayam itu dia tahu benda yang nak dimakan dan benda yang tak boleh dimakan. Kambing, bila dia beranak, anaknya tahu mana susu mak dia. Dia tak terekam kat bapak dia, walaupun bapak dia nampak tempatnya sama kan. Gandul susu mak dia dengan gandul bapak dia tu sama je tempatnya. Tapi anak tu tidak kejar bapak tu. Kan? Dia nak hak maknya juga. Maka siapa yang ajar dia? Inilah alam diterbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peringkat binatang. Tapi kalau kita lihat daripada peringkat yang lain, misalnya matahari, bulan, dia beredar. Dia sebut dalam kaedah matahari ni dia beredar, dia ada jangka masa dia. Bulan, dia beredar, dia ada jangka masa dia. Jadi kita lihat, walaupun untuk 5 tahun lagi ke depan, 10 Mac untuk tahun yang ke depan, 2030. 10 Mac. Bila masa waktu Zuhur? Kita boleh detect daripada sekarang. Maknanya apa? Peredaran matahari, peredaran bulan, bumi adalah merupakan perkara yang
diatur. Kemudian yang kedua, kita melihat perkara ni dia tidak berlaku dengan sia-sia begitu. Kan? Dia tak berlaku secara kebetulan. Lah, dianya diatur. Maka kita Muslim, bila kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita nampak bahawa alam ini ada pemiliknya, ada pengaturnya. Maka kita manusia atas muka bumi ini adalah yang dinaungi, yang dirahmati itu. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mulk misalnya, wallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dalam surah Al-Mulk. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan bumi ini zalula. Zalula maknanya bumi ini bergerak. Kalau bumi tak bergerak macam mana? Pertama, kita hilang graviti. Kalau bumi tak bergerak, hak sebelah menghadap matahari itu kering. Hak sebelah membelakangi matahari, wallahu a'lam apa jadi. Kalau bumi tak bergerak, dia tidak ada lagi kitaran angin. Lalu udara ni dia tak ada mengandungi wak air. Dia hujan kat langit. Hujan kat laut. Dia tak hujan naik ke darat. Bila bumi ini berpusing, baru dia akan menyebabkan ada tekanan angin dan dia hantar awan-awan itu ke kawasan-kawasan daratan ini. Apa sebenarnya itu? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan segala makhluk ini untuk kita. Dan huwallazi ja'ala lakumul ard. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan pada kamu apa yang ada di bumi ini. Jadi maksudnya apa yang kita kecapi nikmat di bumi ini bukannya percuma, bukannya free. Kemudian Allah ikatkan segala nikmat itu, Allah sebut summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu pada hari akhirat nanti semuanya apa yang kamu kecapi, yang kamu ambil, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita setiap saat akan dianalisa apa yang kita buat. Rezeki yang kita dapat, apa yang kita belanjakan dengan rezeki itu, halal ataupun haram. Dan segalanya itu akan dicek balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diaudit. Kemudian apa yang patut kita lakukan sebagai manusia, kita semestinya sedar. Mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah membuktikan kesyukuran kita kepada Allah. Semua. Alhamdulillah. Ianya disarankan supaya kita bersyukur kerana Allah Tuhan yang bersifat Rabb tadi. Kemudian Islam, agama rasional, kita adalah penganutnya. Maknanya apa yang anda nak tegaskan pada tuan-tuan? Maknanya kita ni kena berterima kasih. Berapa jauh Mekah daripada Mekah ke Malaysia? Jauh. Daripada Mekah ke Malaysia, berapa ramai yang kafir di perjalanan itu. Kita daripada Mekah nak sampai ke Malaysia. Maknanya Islam itu daripada Mekah sampai ke Malaysia, di tengah tu India, kafir, Ceylon, kafir, ramai lagi negara-negara lain yang kafir, tiba-tiba kita dapat Islam di tanah semenanjung Melayu ni. Jauh. Maknanya Allah memilih kita. Berapa jauh masa? 1500 tahun Rasulullah telah meninggalkan kita. Tiba-tiba kita menjadi Muslim. Maka ini adalah gambaran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan kita, memberi rahmat kepada kita. Dan mengapa kita tidak bersyukur? Jadi berpuasa adalah merupakan satu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua. Jadi nombor 3 tu anda sebutkan Rabbul Alamin adalah Tuhan yang sangat rahmat. Itu topik yang kita nak. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat rahmat. Baik. Betul ke begitu? Mana rahmahnya? Adakah benar Allah Tuhan yang sangat rahmah? Pertamanya, bila Allah suruh kita puasa, sudah. Kita akan berdepan dengan lapar. Lapar, dahaga ni masuk bulan 3 ni, angin tenggara, kering, panas. Kita agak kepanasan sekarang, agak dahaga. Maknanya nak sampai daripada pagi, nak sampai ke buka, ya Rabbi, cabaran. Mungkin lapar kita boleh tahan, dahaga bagaimana? Tapi kenapa Allah suruh buat benda yang macam ni? Kata Allah itu Tuhan yang rahmah. Ini suatu penderaan. Kalau kamu ada anak, kamu tak beri makan, kamu boleh didakwa. Kamu tak memberi makan anak kamu. Kamu biarkan dia begitu. Kamu boleh didakwa kerana mendera, tak beri makan.
Yang ni Allah SWT mendera kita. Suruh kita lapar, dahaga. Dia efek kepada letih. Dia akan jadi kita letih. Hilang keseronokan suami isteri. Suami isteri tak boleh bersama, tak boleh apa. Tengok aja. Tak boleh buat apa-apa. Apa maksudnya? Terpaksa mengekang diri. Dan ini satu penyeksaan. Yang ketiga, mengekang kebebasan hidup. Dan kita akan lihat hasil kerja yang tidak produktif. Masing-masing dah letih, layu, lembab je. Selur semua. Tidak produktif. Emosi tak stabil, mudah nak marah. Lapar. Kami puasa ni. Orang lapar ni. Macam-macam kan. Masing-masingnya akan ada yang begitu. Jadi kalau kita berpuasa, ianya merupakan suatu penderaan. Di mana rahmat Allah SWT? Di mana rahmat? Kalau begitulah sifat Allah SWT kepada kita. Tidak lebih daripada penderaan. Semua ikhwan dikasih. Bagaimana harus kita faham? Kita nak kecapi yang makna rahmat itu di mana? Semua. Baik, anda percepatkan. Baik. Tadi pengusi kita baca ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rahmat Allah tersalur bila tercapai nilai takwa dan kelahiran muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada mereka yang sebelum daripada kamu. Semoga dengan itu la'allakum tattaqun, kamu menjadi seorang yang bertakwa. Perkataan la'alla di sini disebut dengan makna pasti. Orang yang puasa pastinya orang yang bertakwa. Maksudnya daripada mula dia sahur sampai ke dia berbuka, dia tahan diri dia. Dia amanah dengan itu. Maknanya orang berpuasa ni sepatutnya dia menjadi seorang yang bertakwa. Apa pentingnya? Dan takwa inilah akan tersalurnya nikmat. Bila orang tu muttaqin, barulah dia akan lihat kerahmatan Allah SWT itu berlaku. Kalau dia tak puasa, maka tidak berlaku rahmat dalam kehidupan Muslim itu. Kenapa? Sebetulnya rahmat yang sumul ini, jadi kita lihat parenting. Dari segi kekeluargaan. Mak kamu, kan, bila dia bersama dengan ayah kamu, kan, bila dia hamil, apa perasaan dia? Ada orang kata dia suka dengan sebab dia hamil. Tapi sebenarnya hamil itu satu musibah. Menyebabkan rasa loya nak muntah dan perut dia kan dia kempis. Nanti bila dia hamil, perut dia akan menegang. Lalu kulit perut dia tu akan mengalami scratch. Scratch ni kulit perut dia tu akan pecah-pecah. Kan? Dan jalannya pun letih. Mabuk, loya, sakit sana sini, tegang habis, orang belakang dan sebagainya. Hamil adalah satu penderitaan. Tapi kita menjadi satu benda yang heran. Kenapa ibu-ibu ni bila kita suruh gugurkan je, kalau dah menyusahkan, gugur je. Jangan hamil. Maksudnya elakkan hamil. Zaman sekarang ni mudah elak hamil dengan tablet. Sama ada dengan dia ada jenis suntikan. Ada jenis apa orang panggil plastik kondom. Dah macam-macam lagi. Kan? Untuk elak daripada hamil tu. Tetapi kenapa para ibu, para ibu dan para bapa, dia tak mahu yang itu. Dia nak juga kehamilan. Inilah satu benda yang kita lihat agak aneh. Betulnya bila hamil, dia gugurkan, buang. Tak. Dia tetap menyayanginya. Inilah kelebihan orang yang muttaqin. Maka kamu yang lahir ini ada lahir daripada sifat muttaqin. Apa bukti dia muttaqin? Kalau jalan berkeliling flat Kuala Lumpur tu, ada yang beranak daripada tingkat 14, dia lempar baby tu. Beranak dia tengok dia lempar daripada tingkat 14 tu ke bawah. Dan ada baby-baby yang kita jumpa dalam longkang, dalam tong sampah, dalam septic tank. Kenapa begitu? Ini adalah perbezaannya. Orang yang muttaqin, mereka berfikir untuk berkahwin.
Dia kata dia tak akan lakukan benda aktiviti-aktiviti seksual ini kecuali dia berkahwin terlebih dahulu. Dia nikah terlebih dahulu. Sebab menyahut firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa." Hendaklah kamu kahwin daripada kalangan perempuan itu. Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ya ayyuhas syabab man istata'tum minkum alba'ah falyatazawwaj." Wahai orang muda, kalau siapa di kalangan kamu mampu memberi nafkah, maka hendaklah kamu berkahwin. Maka dalam konteks hendaklah kamu bernikah itu, kenapa nikah yang diburu? Kalau setakat kita nak memuaskan hawa nafsu, kita tak perlu nikah pun. Senang, kan? Tak payah nikah pun. Kalau kita nak kahwin, habis belanja pula sampai 20,000, hampir 30,000. Kan? Tak nikah sampai tua. Payah. Tapi kalau setakat nak buat hubungan seks, tak payah kahwin pun. Setakat nak beranak, tak payah kahwin pun. Ayam tak payah kahwin, beranak bercerita. Kambing lembu tak payah kahwin, beranak anak. Kenapa? Kenapa perlu kahwin? Kerana kita bersifat muttaqin. Kenapa perlunya muttaqin ini dalam kehidupan seorang ayah? Ayah ini, dia memikul anak-anak mereka, memikul isteri mereka sebagai amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muttaqin, dia akan lahir sebagai seorang yang amanah. Isteri dia tu tak payah sebut aku cinta padamu lah. Tak payah. Aku sayang kamu, tak payah. Bohong. Benda yang kita nak lihat ialah apa yang tindak tanduk. Implikasi, bukti, budaya yang nak kita tajukkan itu. Budaya Muslim dia tu. Budaya dia bergaul dengan suami isteri tu. Bahasanya, perkataannya, kan? Tangan kakinya bagaimana. Hari ni kita lihat sebut cinta melangit tinggi, kan? Tapi siap dengan tapak tangan, tapak kaki dan bagai-bagai lagi. Dan anak yang menjadi masa dan sebagainya. Apa yang kita lihat, muttaqin ini, sifat orang yang berpuasa ini, dalam dia berpuasa yang syumul ini, dia akan masuk. Muttaqin itu akan masuk dalam semua tindak tanduk dia. Aktiviti seorang yang bertakwa umpamanya, dia tengok dalam hadanah. Bagaimana para ibu, para bapa ni dijaga anak mereka. Kan? Dia sayang anak mereka. Dia sanggup, dia tak tidur. Kenapa? Inilah sifat takwa, muttaqin. Inilah dia rahmah yang dibentuk daripada puasa yang dia telah lakukan. Kan? Semua. Guru yang muttaqin. Bila seorang guru yang bertakwa, kita dengar isu zaman sekarang ni, berbagai-bagai isu guru. Ada guru yang lakonkan filem lucah bersama dengan pelajar dia. Kan? Dia jual. Dulu zaman CD kan. Sekarang orang tak pakai dah CD. Kan? Dia jual. Dia ni berlaku di negeri Sarawak. Pernah berlaku. Cikgunya tu buat jual filem lucah. Lakonan dia bersama dengan pelajar. Ini muttaqin. Ataupun guru yang muttaqin adalah merupakan guru contoh. Biasa kita di sekolah-sekolah kamu sekarang ni, pekat college mungkin tidaklah kot. Kan? Tak ada masalah lah. Boleh merokok lah di college ni. Tak boleh juga. Biasa orang dah naik college, naik pekat universiti, bebas je merokok. Jadi kalau tak boleh merokok, kita pesan. Kita pesan. Kalau di sekolah dulu, kita biasa tengok, cikgu kata jangan merokok. Pelajar-pelajarnya yang merokok, teruk dia sebab dia pukul dan sebagainya. Tapi, dia sendiri, kaki rokok. Dalam pejabat pun dia isap rokok. Dekat sekolah dah diletakkan signboard, dilarang merokok. Cikgu, relax je merokok. Jadi di mana sifat muttaqinnya? Maknanya sifat qudwah hasanah itu. Orang yang muttaqin, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kan? Mengapa kamu berkata suatu benda yang kamu tak buat? Kan? Maknanya kita nak orang lain jangan isap rokok. Tapi kita isap rokok, tak betul.
Kita sendiri mesti buat begitu. Ini menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, hilang rahmat. Seorang guru yang muttaqin, dia telah lahir sebagai seorang qudwah, seorang contoh kepada umat. Apatah lagi dalam hal-hal yang lain. Itu anda sebut dalam bab hukumnya, dalam bab lain. Cikgu sentiasa menjelaskan pada murid, hendaklah kamu bersabar. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut as-sabru dia, sabar ini dia, cahaya matahari itu. Hebat. Tapi cikgu sendiri, adakah mereka memiliki kesabaran itu? Dan ini adalah merupakan orang yang muttaqin, dia akan buat apa yang dia cakap. Dan dia cakap apa yang sejajar dengan apa yang dia sebut. Ini sifat orang yang muttaqin. Maka berlakulah guru itu sebagai rahmah. Sebab tu orang Melayu kata apa? Kalau guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Maknanya guru sebagai contohnya. Kalau guru tu buat benda tak elok, maka anak murid lebih teruk pada guru tu. Jadi maknanya guru mesti yang terbaik. Anak murid sampailah berapa peringkat yang mungkin dalam 70%, 80% baik. Maka kalau guru itu sendiri dah pincang, tidak bertakwa, tidak muttaqin, maka dia akan bawa perkara-perkara yang lain. Guru hilang, kedua ada contoh. So, my ikhwan kasih, hakim yang muttaqin, hakim yang bertakwa, hakim dalam mahkamah. Kalau dia bukan seorang yang bertakwa, lalu apa akan jadi kepada mahkamah? Itu yang kita lihat. Ada hakim yang disogok sampai 6 juta, 7 juta disogok. Boleh dijual beli. Tapi seorang yang bertakwa, dia takkan terima segala itu. Maka hakim yang tidak bertakwa, dia akan merosakkan sistem negara, menghuru-harakan negara. Tapi pentingnya orang yang bertakwa, mereka yang berpuasa ini, mereka yang adil, mereka yang amanah, mereka yang ikhlas. Lalu kita akan lihat bagaimana orang yang berpuasa inilah yang mengungguli semua itu. Orang yang tak puasa, dia tak ada bidang itu. Jadi kalau jumpa kawan-kawan kamu yang tak puasa, jangan kamu menerima amanah ataupun kamu memberi amanah kepada mereka. Jangan. Sebab dia akan menjadi orang yang merosakkan kepada kita. Dia akan tikam kita balik. Sebab apa? Sebab dia orang yang tak puasa, dia memang macam tu perangai dia. So, my kawan, polis yang tidak bertakwa, bagaimana jadinya? Kalau polis yang tak bertakwa, polis pun kaki tak puasa, kita akan lihat bagaimana polis ni menjadi kaki rasuah, menjadi kaki pengubur orang. Kan? Ini salah ni, ini salah ni. Kalau sama ni, banyak juga ni. Macam-macam. Sebenarnya dia nak suruh kita bayar. Ada polis yang macam tu. Tak kita nafikan ramai polis yang baik. Tapi Allah tu lihat, bila orang tu tidak berpuasa, semua jawatan yang ada pada tangan mereka, bila terserah pada dia, dia akan menipu. Kita lantik dia jadi technician. Begitu juga, mana yang selesa yang buat. Dulu saya pernah kerja buat rumah batu ni, ada seorang technician tu, saya kata kenapa bangunan ni nampak macam tak betul je? Dia kata diam. Itu mudah diatur. Bila saya tanya bos dia, betul rupanya. Beri duit kat dia, settle. Beri bukan banyak pun, 400, 500, settle. Dia akan jadi macam tu. Banyak yang kita tahu benda-benda yang macam ni. Kita negara yang berdepan dengan masalah rasuah. Kemudian, ikhwan kasih, kalau Perdana Menteri bukan orang yang muttaqin, bagaimana? Tapi Alhamdulillah Malaysia ni masih lagi Perdana Menterinya Islam. Kalau Perdana Menteri kita tak Muslim, lagi kita tak boleh cakap apa. Dia boleh buat apa saja yang dia nak buat. Dengan kuasa yang ada pada dia, dan dia akan hidup dengan budaya dia. Dan memaksa kita kepada budaya ni. Semua ikhwan dikasih Allah Ta'ala. Begitulah. Seterusnya yang kita lihat. Semua. Apa pentingnya puasa? Kalau orang tak puasa, ini dia. Puasa memertabatkan manusia pada derajat paling tinggi berbanding makhluk yang lain. Apa itu? Manusia versus haiwan. Manusia makan, haiwan pun makan. Maknanya manusia dan haiwan itu sama je. Kan?
Maknanya kalau kita tak puasa, martabat kita adalah haiwan. Itu maksudnya. Bila binatang makan, manusia dan binatang sama. Kan? Manusia puasa, binatang tak pernah puasa. Perbezaannya, bila manusia berpuasa, binatang tidak pernah berpuasa, maka martabat manusia ni berbeza dengan binatang. Maknanya kalau bulan Ramadan ni kita tak puasa, kita tak lebih daripada seekor binatang. Kan? Sebab makanan kehidupan kita. Itulah tujuan kita. Sama. Manusia versus malaikat. Manusia makan, malaikat tak makan. Manusia makan, malaikat tak makan. Nampaknya macam hebat malaikat. Sebab malaikat tak makan. Manusia makan. Manusia puasa, malaikat tak puasa. Manusia makan, tetapi manusia puasa. Malaikat tak makan, memang malaikat tak puasa. Sebab dia tak makan. Maknanya puasa ni kena ada makan. Ada time makan. Ada time tak makan. Barulah kita lihat perbezaan kita dengan malaikat. Dan siapa yang lebih hebat daripada malaikat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Kita kena tahu, kita manusia ni berbanding dengan makhluk yang lain, hatta malaikat, manusia adalah yang terbaik. Manusia adalah makhluk yang terbaik. Tapi apabila manusia dia tidak berpuasa, dia tewas. Kita akan lihat derajat masing-masing. Jadi kesimpulannya manusia taat dalam bentuk mujahadah. Berbeza kita dengan malaikat. Malaikat itu berpuasa. Malaikat tak makan, memang dia tak makan. Kita tak makan di saat kita nak makan. Kita nak makan, tapi kita tak makan. Kita terpaksa lawan makan itu. Walaupun kita kata nak makan, nak minum, nak seks, umpamanya, tapi kita tak buat. Maka di sini mujahadah. Para malaikat, dia pelik tengok manusia makan. Apa? Bodoh manusia. Makan-makan berak. Makan-makan berak. Menyusahkan. Kan? Gangguan pada ibadat. Malaikat, dia terus dia beribadat. Pertama, dia tak makan. Hak kedua, dia tak ada berak kencing. Maka dia terus beribadat. Manusia dia kena makan. Terganggu di situ. Dia kena berak. Terganggu lagi di situ. Itu di sudut pandangannya. Aku lihat, kita walaupun perlu pada makan, ada masanya ketaatan kita kepada Allah SWT. Walaupun kita rasa perlu nak makan, tapi kita tetap tidak makan. Inilah kelebihan kedudukan manusia. Malaikat tak makan sebab dia tak lapar. Kita tak makan sedangkan kita lapar. Bermakna kita bermujahadah dan kita sedang taat kepada Allah SWT. Ikhwan dikasihi Allah Taala, maka ini merupakan kedudukan manusia paling tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi ikhwan dikasihi, jangan hari ini kita bila datang bulan Ramadan, esok lusa dah, kita mengeluh. Mari pula dah bulan kita rasa lapar, bulan rasa letih, rasa jemu, rasa macam-macam, nak marah dan rasa tak selesa. Lah. Tapi sebaliknya, kita rasa gembira. Bila datang saja Ramadan, kita rasa seronok. Kenapa? Kita tahu kita ada dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita lihat dalam negara-negara Arab dan negara-negara lain, raya dia tak meriah. Raya dia tak meriah. Esok nak raya, relax je. Tapi Ramadan, 2 hari, 3 hari nak Ramadan tu, mereka dah siap dah dengan lampu kelip-kelapnya apa kat rumah dia. Siap. Terang-menerang rumah dia cantik untuk Ramadan. Kenapa? Mereka gembira. Begitulah yang berlaku di dalam masyarakat Palestin hari ini. Anak-anak Palestin. Mereka sedang meraihkan kedatangan Ramadan dalam keadaan mereka yang sangat dahsyat berdepan dengan kebuluran, berdepan dengan pembunuhan dan sebagainya hari ini. Tapi mereka seronok dengan kedatangan Ramadan. Sebab dia tahu Ramadan akan memuliakan dia. Ikhwan kasih Allah Ta'ala. Jadi kita sisihkan. Kita letak jauh-jauh perasaan kita.
benci, serabut mari Ramadan. Dan tak seronok, tak happy mari Ramadan. Buang perkara itu. Kita kena letakkan rasa gembira. Lawan. Kita rasa letih, lawan. Kita rasa jemu, lawan. Lawan perasaan tidak seronok itu, kita gantikan keseronokan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini, ianya merupakan kemuliaan kepada kami. Merupakan keseronokan kepada kami. Lawan. Jangan jadikan malam-malam Ramadan ataupun siang-siang Ramadan, kita buat benda-benda yang lara. Kan? Benda-benda yang lara ni termasuklah zaman sekarang ni dengan video gamenya, dengan apanya. No. Rugi masa kita. Ambillah peluang dengan membaca Al-Quran, dengan berstudy dan sebagainya. InsyaAllah, moga-moga dengan itu kita akan menjadi manusia yang berjaya. Jadi semua yang kawan kasih, orang yang bertakwa ini, kita lihat seterusnya. Ini ada satu slide lagi ya. Semua ibadat dalam Islam ada cara tarbiyah Allah kepada manusia. Kita kena faham di mana rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itu ialah dengan melaksanakan ibadat itu. Sebab dalam ibadat itulah akan tersalurnya rahmat. Pertamanya kita sebut tadi, la'allakum tattaqun. Dengan puasa menjadikan seorang itu bertakwa. Maka ibu bapa kamu yang bertakwa kepada Allah, kamu kenal dunia ini dan mereka sanggup menanggung segala kesusahan demi kamu. Kamu datang belajar ni bukan murah belanjanya. 500-600 sebulan. Kan? Lebih. Sebab anak saya dulu pun ada anak yang belajar peringkat sampai universiti. 800 orang, 700 orang. Teruk kita ibu bapa kena tanggung. Tapi ikhwan dikasihi Allah Ta'ala, dalam keadaan kita yang bertakwa kepada Allah, kita mengambil risiko ini. Kan? Begitulah kamu hari ini, dibela oleh ibu bapa kamu. Kalau mereka ni tidak bertakwa kepada Allah, lama dah kamu masuk tas sampah. Kan? Kemudian bila dah kamu besar macam ni, aku peduli apa? Biarkan dia. Dia nak belajar, tak nak belajar, sudah. Tapi ibu bapa yang bertakwa, mereka sanggup. Semua ikhwan dikasihi Allah Ta'ala, dengan puasa, la'allakum tattaqun. Dengan salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang mencegah kamu daripada melakukan perkara keji dan perkara mungkar. Maknanya ibadat salat kita, insya-Allah Ramadan ni banyak salat kita, tahajud lagi, dengan tarawih lagi. Kita harus sedar dengan salat itu telah mampu kita membentuk peribadi kita yang baik. Kita tak berminat kepada nilai-nilai mungkar. Kita rasa jijik dengan perkara-perkara yang membabitkan menjadi dosa kepada kita. Dan inilah cara hidup kita. Dengan ibadat yang kita lakukan, ianya merupakan tarbiyah yang sentiasa menggilap hati kita. Sebab itu kita baca Fatihah umpamanya. Bila kita baca Fatihah, apa yang kita sebut? Maliki yaumiddin. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan yang menguasai hari kiamat itu. Apa yang kita nampak dalam salat kita? Kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat kita. Dan kita berada di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bu'sirama fil qubur wa usilama fis sudur. Dibentangkan apa yang ada dalam hati kita. Bila sampai di mahsyar, kita keluar daripada kubur dalam keadaan berbogel. Dalam keadaan tidak berkhitan, tak bersunat. Hari ini kamu bersunat, kan dia tak bersunat. Kan? Hari ini kamu bersunat. Tapi apabila kita keluar daripada kubur, berada di mahsyar, semuanya tak bersunat. Telanjang begitu aja. Jadi apa yang menterbiah diri kita? Maliki yaumiddin. Kita nampak hari itu kita sangat-sangat dhaif. Kita tak mampu nak berkata apa-apa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Hari di mana disebut bila kita bangkit saja di mahsyar, kita fikir tentang diri kita je. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang lari daripada saudara mara dia.
Daripada sahabat anda ada, ibu bapa mereka, dia lari, dia tinggalkan, tak mau. Dan mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka sangat takut. Takut tak lulus. Orang lain tak lulus, lantak dia lah. Dia bimbang berada di mahsyar, dia bimbang dia tak lulus. Lalu dia sibuk dengan diri dia. Semua ikhwan dikasihi Allah Ta'ala. Inilah keadaan mahsyar. Dan akhirnya kita lihat disebut, ada orang dalam keadaan muka dia murung, derjana. Ada orang yang seronok, gembira sebab amalnya berjaya. Ada orang yang gagal dalam kehidupan dia. Semua ikhwan dikasihi, harus kita faham. Kita sebagai manusia hidup di atas muka bumi ini, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia ini berada dalam kerugian. Apa maksudnya? Maksudnya masa itu ialah umur kita. Modal yang diberi oleh Allah SWT secara rahsia. Kita tak tahu umur kita sampai bila. Jangan jadi bodoh. Membelanjakan modal dengan tak tahu kadar yang ada pada diri kita, itu gila. Niaga macam mana? Kan? Kita memboroskan harta yang ada pada kita dengan tidak tahu berapa nilai yang ada pada kita. Ini bahaya. Kan? Kita tengok, kita asyik-asyik main game je, waktu itulah mati. Ramai orang mati. Ada yang mati masa tidur. Ada yang mati masa main badminton. Ada yang mati ketika main bola sepak. Ramai yang mati dalam berbagai-bagai keadaan umur. Ada hak tua, ada hak muda. Dan hari ini, ikhwan dikasihi Allah Ta'ala, kematian sentiasa menjenguk dalam keadaan kita tidak tahu. Jadi, apa yang kita harus ingat, kita hendaklah menjaga masa kita. Hitung, kira masa. Jangan belanja lebih-lebih kurang masa. Game tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita. Harus ingat, pahala pun tak ada. Apa tak ada. Malahan menyebabkan dosa dengan sebab kita boros dengan itu, kerana kita akan ditanya terhadap masa itu. Semua ikhwan dikasihi Allah Ta'ala. Maka kehidupan kita sebagai Muslim, Malik Yaumiddin, kita nampak bahawa kita berada di mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembahyang membentuk peribadi kita, mentarbiah diri kita, ingat kepada hari akhirat, lalu kita hitung hari ini. Apa yang kita buat, kita hitung sekarang. Apa jawapannya di akhirat. Moga-moga kolej ini ataupun KKTM ni tak seperti tempat lain. Apa yang kita dengar berbagai-bagai keadaan. Pembulian sehingga mati. Kan? Dia tekap dengan striker. Striker yang ada wap air tu, dia tekap sampai mati. Apa lagi? Dia pukul, dia lanyak sampai patah getah tulang rusuknya. Banyak lagi kes-kes yang macam ini berlaku. Kenapa? Ikhwan dikasihi, dengan tarbiyah yang ada pada kita, Malik Yaumiddin, kita nak jawab apa depan Allah SWT dengan keadaan itu. Ini, hati kita sangat halus. Kita tak bercakap satu kalimah yang membabitkan ia menjadi dosa. Kita tidak bertindak satu tindakan yang menyebabkan ianya berdosa. Lah, kita tak akan buat benda itu. Maka Malik Yaumiddin yang ada pada kita, yang kita ulang sepanjang Ramadan, berkali-kali sepanjang Ramadan, dia membentuk syakhsiah kita, budaya kehidupan kita yang murni. Ini kelebihan kita sebagai Muslim. Semua ikhwan kasih, dalam ibadah haji, begitu juga disebut wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang buat haji, dia tak ada bertengkar, berkelahi, buat benda-benda fasik dan sebagainya. Akhlak, dengan sebab menunaikan ibadat ialah kita sedang melakukan tarbiyah. Jangan maknanya ikhwan kasih terlepas peluang itu. Jadi kita tak mentarbiah diri kita, maka kita akan hilang nilai-nilai yang berikutnya. So, mereka yang ditarbiah mempunyai kelayakan menjadi khalifah. Maksudnya apa? Allah jadi kita apa? Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada malaikat, sesungguhnya kami menjadikan satu makhluk manusia ni di atas muka bumi sebagai khalifah. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku jadikan satu makhluk, yakni manusia ini, sebagai khalifah. Apa tugas khalifah? Tugas khalifah ialah mengurus ta'bid dunia ni. Bumi yang Allah Ta'ala beri kat kita ni.
Khalifah ni kita kena mengurus. Bagaimana mengurus balak, bagaimana mengurus logam dalam tanah, bagaimana kita kena mengurus petroleum, bagaimana kita kena urus kelautan. Semua perkara itu adalah merupakan tanggungjawab kita sebagai khalifah. Kita kena urus, dan pengurusan yang berjaya ialah di kalangan mereka yang bertakwa kepada Allah. Tapi apabila pengurusan itu tidak bertakwa kepada Allah, dia tak layak jadi khalifah. Tapi dia memegang jawatan-jawatan itu. Akhirnya kita lihat balak habis, rosak muka bumi. Lalu kita lihat pelombongan tak berkira. Dia gali sampai hampir 1 kilometer dalam. Kalau kita tengoklah dalam. Dan ini akan menyebabkan bahaya. Dia akan menyebabkan runtusan, landslide dan sebagainya. Apa lagi? Menyebabkan banjir besar, menyebabkan tsunami, menyebabkan gempa bumi. Dan kita lihat kecanggihan kita sedut minyak dalam tanah dan ambil gas dalam tanah. Apa yang mengganti tepung itu? Bila kita ambil minyak, kita ambil gas, apa yang berlaku? Dia akan menyebabkan permukaan bumi ini akan jadi lembut, akan jadi lemah, macam tayar kereta kita lah. Bila kita semangin tu kuat, tayar kereta tu keras, boleh berjalan dengan betul. Tapi bila tayar tu bocor, dia keluarkan anginnya, begitulah bumi yang akan menyebabkan berlakunya tsunami dan sebagainya. Sebab apa? Sebab khalifah yang kita lantik itu mereka orang yang tidak bertakwa. Apa yang ada pada mereka ialah ketamakan. Mereka akan membentuk diri mereka dalam bentuk kapitalis. Dan akhirnya kita lihat orang politik dalam bentuk metabolism, penindasan, penipuan. Asalkan mereka menang, apa cara sekalipun mereka akan buat. Maka kalau begitulah khalifah yang dilantik oleh Allah SWT atas muka bumi tidak mempunyai ciri-ciri kekhalifahannya, maka bumi ini akan rosak. Lalu Allah SWT sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lalu berlakulah kerosakan di darat dan juga di laut hasil daripada tangan-tangan manusia. Maknanya manusia yang jahat tadi, yang tidak bertakwa tadi, tidak mampu menjadi khalifah, mereka membuat kerosakan. Seperti mana negara kafir yang lain, umpamanya Amerika, umpamanya Belanda, umpamanya Perancis, Jerman, apa lagi kita lihat, negara Britain. Mereka melakukan kerosakan, penindasan kepada rakyat Palestin. Kita tak faham. Daripada puluhan tahun, mereka menjajah dan menindas dengan keadaan yang sangat ngeri, dengan keadaan yang tidak ada kemanusiaan. Kenapa? Sedangkan mereka adalah manusia. Sepatutnya mereka lah orang sebagai khalifah yang mengurus takbir, memakmurkan bumi, yang membawa segala rahmat Allah SWT ke atas muka bumi ini. Tapi mereka tidak layak sebenarnya. Sebab itu disebut kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku bawakan kepada kamu rahmat ini, wahai Muhammad. Engkaulah manusia yang membawa rahmat ini kepada alam. Yani engkaulah wahai Muhammad membawa Islam itu, bawa kepada manusia. Jadi segala ibadat yang kita lakukan itu adalah memberi kemampuan kepada kita menjadi seorang khalifah. Semua ikhwan kasih. Sebab itu dalam konteks kita lihat hari ini, mengapa kita kena berkahwin, tak boleh melahirkan anak tanpa kahwin. Sebab melahirkan anak tanpa kahwin, ianya merupakan anak yang tidak berkualiti untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah, untuk mensejahterakan alam. Anak ini adalah merupakan anak-anak daripada sisa-sisa kejahatan. Kita akan tengok begitu. Sebab lelaki yang berzina, dia tak mahu anak tu. Perempuan yang berzina, dia tak nak anak tu. Sebab itu bila perempuan itu hamil, lelaki yang berzina dengan dia tu hilang, gaib, tak mana-mana pergi dah. Tak mengaku pun hak dia. Mak dia yang hamil tu berfikir macam mana nak mengurus anak tu. Kalau boleh nak digugurkan, nak dibunuh dan sebagainya. Kenapa? Kerana anak itu anak yang tidak ada nilai kualiti. Semua ikhwan kasih, bila anak itu lahir melalui proses perkahwinan, apa yang akan berlaku? Bila saja perempuan itu hamil, suami dia tahu. Suami dia kata, yang
Janganlah kuat sangat jalannya, hentak kakinya. Nanti gugur, sayang anak tu. Bila maknya tahu, ayahnya tahu, lagilah pula. Wah, keluarganya tahu, semuanya begitu. Semua menyayangi kandungan itu. Maka anak yang dilahirkan itu, mereka ni akan besar melalui proses kasih sayang yang tinggi. Jadi anak ini bersifat humanitis, kemanusiaan. Dan inilah anak yang layak menjadi pemimpin. Memimpin manusia ini. Memimpin alam ini. Menjaga alam ini. Inilah dia ikhwan kasih yang anda sebut di sini. Mereka yang diterbiak mempunyai kelayakan menjadi khalifah. Anak yang dilahirkan itu, bukan setakat itu, kita didik mereka ni daripada dalam perut lagi. Mak kamu sebelum bersetubuh dengan ayah kamu, dia doa dulu. Allahumma janabna minasyaitan. Allahumma janabna ma razaqtana minasyaitan. Wahai Allah, jauhkanlah kami berdua ni daripada syaitan, suami isteri. Wahai Allah, kamu jauhkanlah anak keturunan yang kamu rezekikan itu daripada gangguan syaitan. Mak bapak yang muttaqin. Kalau mak bapak tak muttaqin, dia tak bismillah pun. Kalau mak bapak yang teruk lagi, berzina nak bismillah buat apa? Takkan berzina nak bismillah juga. Dia akan jadi macam tu. Maka bagaimana kelahiran anak tu? Anak yang ada dalam perut itu adalah merupakan lambang kebencian. Bila anak itu dilahirkan, anak itu dibenci. Anak itu sendiri membenci kepada yang lain. Anak itu lahir, dia tahu dia ni anak luar nikah. Siapa anak luar nikah angkat tangan? Takkan ada yang angkat. Kan? Kalau ada pun dia tak angkat. Siapa anak luar nikah angkat tangan? Dia tahu dia anak luar nikah. Dia takkan angkat tangan. Sebab apa? Maknanya dia malu. Dan dia rasa terendah. Dia rasa apa lagi? Dia jijik. Dia rasa berbagai-bagai. Maka anak ini akan besar dengan sifat kebencian. Sifat dendam. Dia marah seluruh yang ada atas muka bumi ini. Lalu inilah bentuk masyarakat yang ada di barat. Yang berada di Amerika, keganasan di barat. Berpunca daripada anak-anak luar nikah yang tidak ada belayan kasih sayang ni. Begitu juga di Jepun dan Korea. Dan akhir sekali, anak-anak ni mengambil tindakan mudah dengan cara membunuh diri. Semua ikhwan kasih Allah Ta'ala, inilah nilai kerasakan yang kita lihat. Mereka yang ditarbiah oleh ibadat mereka, khususnya puasa ni, mereka layak jadi khalifah. Sebab, bila kita berpuasa, kita sangat amanah. Kita sangat menjaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Padahal siapa tahu? Kalau kita makan dalam toilet, minum air dalam toilet, siapa tahu? Tambah zaman sekarang kita ada kereta dan sebagainya, kita boleh makan dalam kereta. Sambil driving pun kita boleh makan. Mana orang boleh tahu? Siapa nak detect? Kenapa tak buat? Tak, kita tak buat. Inilah dia, ikhwan dikasih seorang khalifah yang kita lihat. Akhirnya, khalifah yang sebegini, dia tak ambil harta negara. Dia tak rembat harta negara. Dia tak menganiaya rakyat dalam negara. Dan seperti mana apa yang berlaku. Kan? Apa yang berlaku dalam dunia hari ini, siapa yang ada kuasa, maka mereka akan menjadikan itu peluang untuk menjadi kaya. Sebab itu para wakil rakyat ni, 5 tahun jadi wakil rakyat, aset mereka ni kalau kita audit balik, tak sama dengan pendapatan dia. Kenapa? Semua ikhwan dikasih, kebanyakannya begitu. Kenapa berlaku begitu? Inilah dia ikhwan dikasih. Orang yang tidak bertakwa, tidak takwa, dia akan membawa nilai kerosakan. Jadi kita seorang yang berpuasa, membentuk diri yang bertakwa, kita sentiasa menjaga segala nilai-nilai baik. Kalau di sekolah, ke sekolah ke college ke mana ke, pusat-pusat macam ini, sangat mendukacitakan kita, kan? Bagaimana sifat mutakin itu tak jelas. Dia masuk toilet, dia kencing-kencing, dia tinggal gitu je. Dia buang air besar, dia tinggal gitu. Dan lebih memalukan lagi, orang yang dah besar-besar ni, bila kita masuk toilet, pintu toilet pecah. Pintu toilet tercabut. Pintu toilet lompong dengan sebab dia bakar dengan lighter. Tapi kita tak faham, mengapa jadi begitu? Sepatutnya orang yang berpuasa, kalau dia masuk toilet, dia nampak toilet ni tak di flush. Dia flush. Dia malu untuk meninggalkan toilet itu dalam keadaan dia terpaksa jawab di hadapan Allah SWT. Bersabit dengan hadis Rasulullah SAW, La tu'zun nas birrihikum.
Jangan kamu menyakitkan orang lain dengan sebab bau kamu. Maknanya kalau datang ke surau macam ni, ramai macam ni, jangan menyakitkan orang lain. Gigi kamu gosok. Jangan isap rokok. Ketiak kamu tu pakai deodoran. Pakai minyak wangi. Jangan menyakitkan orang lain. Kalau orang yang ada sinus, hidungnya berbau, tolong rawat. Ambil perubatan supaya sejahtera. Jangan ganggu orang lain. Ini pula dia berak dan toilet, dia tinggal gitu je. Orang kemudian datang tu, ya Rabbi. Tak mau guna, menekan, terpaksa guna. Tapi nak guna, Allah. Maknanya orang yang pertama yang guna tu, dia kena jawab dengan Allah SWT. Bagaimana kita lihat cantiknya manusia yang muttaqin ini, akhirnya inilah sebuah masyarakat yang menjadi idola kepada manusia yang lain. Orang kafir apabila dia tengok kita Muslim, dia kata orang Muslim ni adalah orang yang terbaik. Kita tak payah ajak dia masuk Islam. Dia tanya kita, macam mana saya nak masuk Islam seperti agama kamu? Pernah berlaku di Palestin, seorang perempuan daripada Britain. Dia pergi ke Palestin dalam keadaan dia lah, orang putih. Dia pakai biasa je. Kemudian dia tengok kesian orang Palestin ni. Teruknya orang Palestin ni. Dan dia pergi tu pada bulan Ramadan. Bila dia pergi pada sebuah rumah, rumah tu satu bilik tu, tak ada bilik-bilik lain. Tu je satu bilik. Tapi apa yang berlaku? Orang perempuan Palestin ni jemput dia. Layan dia. Dia kata, welcoming dia tu seperti mana rumah dia tu macam istana Taj Mahal, kata orang putih tu. Kemudian, itu bulan Ramadan. Jadi dia pergi, dia kata, kenapa kamu tak makan? Dia kata, kami berpuasa. Jadi, perempuan itu, apalah Tuhan yang ada pada kamu? Dalam keadaan kamu miskin sebegini, makanan tak ada, apa tak ada, kamu diperintah puasa dan kamu terpaksa berpuasa. Tak, dia kata, kami berpuasa bukan kerana itu, kami nak rasai bagaimana susahnya orang lain yang tak berpuasa. Jadi apa kata perempuan tu? Dia kata dia sendiri pun dah tak larat, tak makan. Tak ada makanan. Tapi dia boleh fikir bagaimana kebajikan orang lain. Dia tak makan. Lalu dia kata kat perempuan tu, kata kat pada perempuan Palestin itu, bagaimana aku nak jadi orang yang agama seperti agama kamu? Dan dia berdoa, dia sebut berdoa kepada Tuhan. Tuhan waktu yang dia faham dah lah. Dia kata, wahai Tuhan, jadikanlah aku ni salah seorang penganut agama ini. Dan dia tanya perempuan tu bagaimana nak jadi seorang Muslim. Dan Alhamdulillah, dia jadi Muslim dan akhirnya dia menjadi pendakwah yang bertaraf international. Apa yang kita lihat, ikhwah wal akhwat? Kita melihat bahawa bagaimana pribadi Muslim yang kekal dengan ibadat dia, yang terbiah sepanjang kehidupan dia ni, merupakan idola kepada manusia yang lain. Menjadi contoh. Orang lain mencari dia. Jadi, kita tak mahu. Macam kita hari ni. Bila sebut je orang Islam, kita, orang tak mahu dah. Sebab apa? Sebab kita orang Islam ni dilihat sebagai bangsa yang lekeh. Bangsa yang tak bermoral. Bangsa yang tak ada identiti. Bangsa yang tidak ada credibility. Bangsa yang sangat dhaif. Ikhwan yang dikasihi Allah Ta'ala, sepatutnya ini tidak berlaku kepada orang yang macam kita, manusia yang berpuasa ini. Kemudian, akhirnya kita lihat, orang yang berpuasa tadi, sebagai khalifah mampu membawa kesempurnaan kepada alam, di bawah pengurusan kita. Kita ni, bila kita urus laut, laut jadi sejahtera. Bila kita urus hutan, hutan kita tu sempurna. Negara-negara barat boleh buat. Kenapa kita tak boleh buat? Sebab kita tak puasa ke apa? Apa sebabnya? Kita tak mampu urus sungai kita. Tengok sungai Kemaman. Saya ingat saya zaman kecil-kecil dulu. Saya orang dekat je, orang Sungai Ular. Kan? Saya selalu datang ke Kemaman ini. Kalau muara sungai Kemaman tu jangan turun. Sebab ikan banyak. Tambah-tambah dipanggil ikan belukang tu. Ikan belukang tu sangat banyak. Kemudian ikan-ikan belanak, ikan-ikan lain ni. Banyak. Sehingga kan ikan-ikan bilis pun masuk dalam sungai Kuala Kemaman tu. Kenapa? Sungainya cantik. Dan menjadi tempat budak-budak Kuala Kemaman kecil-kecil umur sebaya saya ni. Tempat mereka mandi. Berpesta. Tapi sekarang,
Nak ulur kaki pun takut dah Sungai Kemaman. Kan? Kita tengok air Sungai Kemaman, subhanallah. Kalau mungkin bentuk dulu, itu sumber air. Tempat dia orang minum pun air situ. Memang dia akan mandi air sungai tu. Tapi hari ini, itulah nasib sungainya. Siapa yang mengurus tu? Siapa yang mengurus tu? Orang kafir ke? Ataupun orang yang puasa macam kita yang menguruskan? Sepatutnya orang puasa macam kita, air Sungai Kemaman bukan macam tu. Orang yang solat macam kita, sepatutnya air Sungai Kemaman tu bukan macam tu. Semua ikhwan dikasihi Allah Ta'ala, bagaimana kita melihat nilai-nilai murni itu akan wujud dengan sebab kita berpuasa. Begitulah ikhwan. Alam di bawah pengurusan kita akan menjadi sempurna. Mereka memiliki nilai-nilai akhlak yang tinggi. Kita orang puasa ni mempunyai akhlak yang tinggi. Jujur. Seperti mana kita puasa itu jujur. Kita puasa daripada awal imsak sampai ke berbuka, kita jujur. Tak curi, tak tipu. Kita amanah. Kita ikhlas. Berpuasa kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya puasa kita itu menjadi ihsan dan muraqabah. Apa maksudnya? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu innahu yaraka. Maksudnya apa? Rasulullah maksudkan ihsan itu kamu sembah Tuhan Allah Ta'ala itu seperti kamu nampak dia. Meskipun kamu tak nampak Allah Ta'ala nampak kamu. Maknanya kita dalam berpuasa, kita sedang dimuraqabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperhati, dinilai, ditengok, diobserve. Lalu dalam keadaan kita diobserve ini, sepanjang kehidupan kita ini sentiasa cermat, sentiasa berhati-hati. Lalu akhirnya kita lihat bahawa kita umat Islam adalah umat yang berada di puncak yang tinggi. Hari ini kenapa kita berada di tahap yang sangat rendah? Hanya umat Islam sahaja yang kita tahu. Hanya umat Islam sahaja yang mampu mengurus alam ini dengan sempurna. Hari ini kita lihat kemusnahan kepada alam tidak terbatas. Sama ada dalam negeri Spain ataupun negara-negara Islam, kemusnahannya sangat besar. Sepatutnya kita umat Islam adalah merupakan contoh kedua yang terbaik kepada alam ini. Semua ikhwan dikasihi Allah Ta'ala. Ana sediakan satu slide lagi untuk ikhwan. Sebab adik tu kata tadi sampai 9.30. Tu pukul 9 je. Cukup dah pukul 9. Adik tu kata boleh lagi. Baik, dia kata boleh lagi, tak apa. Saya target sampai Isyak. Tapi bila adik tu cakap 9.30. Oh, 9.30. 9.30 kita masuk slide lain. Sampai 9.30. Tidak Ana pula tak mana nanti kamu tanya Ana, letih pula Ana jawab. Baik. Kesan ibadat puasa kepada Muslim. Ibadat puasa takwa yang sebenar. Asyamul junnah. Ini hadis. Rasulullah sebut. Asyamul junnah. Fala yarfasu wala yaskhab wala yajhal. Fa in syatamahu ahadan au qatalahu falyaku inni sa'im marratain. Orang puasa ni dikata adalah orang yang bertakwa yang sebenar kepada Allah. Lepas dia kata, ini hadis puasa itu junnah. Junnah itu benteng. Puasa itu junnah. Jangan fala yarfasu, jangan prank. P-R-A-N-K, prank. Ada orang, itu maksud rafasu ni. Maksudnya dia mempersendakan kawan-kawan dia. Dia taruh air atas pintu. Jadi kawan dia masuk ke debu basah, dia pun gelak. Kadang-kadang masuk dalam toilet, dia cabut encel pintu tu. Kan? Jadi kawan tu masuk kunci pintu, dia pergi buka kot belakang encel hak dia cabut tu. Dia kenakan orang tu. Tak, Islam tak ajar benda-benda gitu. Banyaklah benda-benda yang lain yang selalu kita lihat. Macam mana kita bersifat jahiliah. Dengan itu bergurau kotor. Ada orang bergurau tua-tua ni pun tak seronok juga. Masa berbaring salam ni, tangan-tangan kanan bersalam, tapi tangan si kiri dia meraba kemaluan orang tu. Ini maksud yarfasu. Dan ini bukan orang yang berpuasa. Sifat kita orang yang berpuasa, kita jaga benda-benda yang tidak menjadikan keburukan.
Dan dia ni wala yaskhab wala yajhal. Jangan buat benda-benda tak senonoh tu. Dan kalau orang tu syatamahu, orang mengejek kita, mengutuk kita, au gaduh dengan kita, lalu dia kata falyaku inni saim, aku puasa. Dia ingatkan diri dia, dia kata aku puasa. Lalu dengan itu, dia insya-Allah dia tak buat benda-benda yang ganas itu. Baik semua. Islam menyediakan alternatif tak jahat, why baik. Islam menyediakan alternatif bukan jahat. Why itu yes baik. Semua apa yang dibuat oleh kita ni, diajar oleh Islam semuanya baik. Jangan kita rasa tak boleh minum arak. Orang Islam ni tak boleh minum arak. Lalu orang Islam kata tak seronoklah jadi Islam sebab tak boleh minum arak. Orang lain happy je. Tak boleh bergaul bebas, tak boleh bergirlfriend, tak boleh boyfriend, tak boleh couple. Dia rasa tak seronok jadi Islam sebab tak boleh couple. Tak boleh mendedah aurat, pakaian yang tak senonoh, kan? Tapi apa yang dilarang oleh Islam adalah benda yang buruk. Uhilla lakumut tayyibat wa hurrimat alaikumul khaba'is. Dihalalkan kepada kamu benda yang baik. Benda yang Allah suruh tu semua baik. Dan benda yang dilarang kepada kamu, benda tu adalah benda buruk dan memberi impak yang negatif. Minum arak. Dah minum arak, naik motosikal, habis. Kan, tak sampai tua. Saya kalau yang jenis bawa motosikal, accident, mati selalu, saya tepuk tangan je pada muka. Tapi yang masalahnya, naik motosikal, accident, tak mati. Itu menyusahkan manusia. Menyusahkan doktor, menyusahkan nurse, menyusahkan seluruh orang yang hidup atas muka bumi. Kalau dia lumpuh, menyusahkan ibu bapa. Kan? Saya ada dulu, masa isteri saya orang Singapura dulu, pupu dia, accident. Bawa awet. Awet yang bawa motosikal tu. Motosikal dia punya. Dia accident. Terlanggar pokok getah. Patah spinal. Sikit je spinal. Leher dia sikit je. Menyebabkan paralyzed. 15 tahun. Jadi mak dia ni, anak yang paling dia sayang lah, anak lelaki ni. Paling dia sayang. 15 tahun dia menjaga, last kali dia keluar juga perkataan. Dia kata, wah, kenapa mu dulu accident mati terus? Kalau accident mati terus taklah menyusahkan mak macam ni. 15 tahun jaga berak kencing dia. Nak makan disuap, nak berak ditadah. Apa hal? 15 tahun dikurung, maknya dipenjarakan di rumah dia. Semua ikhwan dikasih Allah Ta'ala. Maknanya ikhwan dikasih, bagaimana kita melihat orang yang macam kita ni kena faham apa yang Islam larang adalah buruk. Kita tak bangga pun boleh minum arak. Kita tak bangga pun boleh coupling. Tapi kita bangga bila boleh kahwin. Kan? Saya kahwin 3. Saya tak pernah sebut perkataan cinta. Saya tidak pernah coupling. Tapi isteri saya 3. Walaupun dah meninggal seorang, sekarang ada 2. Saya tak pernah sebut saya kata cinta, dan kedua-dua isteri saya duduk serumah. Serumah je, 2 orang. Tak perlu perkataan cinta. Apa sebenarnya? Semua ikhwan dikasih, maknanya kalau orang tu berbangga, dia boleh couple, ada awet, ada cowok, dia rasa dia hebat. No. Tak ada hebatnya yang begitu. Yang ianya berada di ambang musibah. Kita lelaki dan perempuan ini, saya dah tua. Saya dah tua. Mungkin tak ada apa yang saya sebut yang tak macam tu. Kalau dulu, muda-muda, kambing jantan kejar kambing betina, saya lari. Saya malu. Apalah kambing ni buat kerja gini. Malu. Kambing ni mana tahu. Dia happy je, kita nak tension. Kan? Kampung saya tu banyak lembu. Lembu jantan kejar lembu betina, memalukan. Kita malu nak tengok. Kenapa? Apatah lagi kalau kamu orang yang muda macam kamu ni, kan? Tengok patung pun rasa seronok. Padahal itu patung je pun. Kan? Semua ikhwan dikasih Allah Ta'ala, maka apa yang diajar oleh Islam, kita kena nilai, kena faham, kena terima dan terbuka. Allah suruh kita puasa, kita faham, ianya kebaikan, ianya kemurnian. Jangan kita selik, sekali-kali jangan kita selik perasaan mengeluh. Rasa duka cita, rasa tak seronok dengan puasa, jangan.
Bila kita mengeluh, kita tak seronok, efek dia, peribadi kita tu boleh dikenali. Macam-macam skandal, macam-macam kerosakan. Ada dengan sebab ketidakikhlasan dan ketidakredha kita itu. Semua ikhwan, kalau akan melakukan kebaikan Al-Quran, wasiyam wasfa'an ila amri yaumil qiyamah. Dan dipesan kepada kita, sepanjang bulan Ramadan, perbanyakkan baca Quran. Sebab satu huruf daripada Quran, dia ada 10 pahala. Dan 10 pahala itu akan diganda sehinggakan 70. So, ikhwan dikasih, yang istimewa lagi bagi mereka yang berpuasa, lisa'ib babur rayyan. Bagi orang yang berpuasa tu, dia ada rayyan. Ni depan kamu ni ada rayyan tu. Rayyan tu apa? Rayyan itu ialah satu pintu, yang ni pintu istimewa untuk kita masuk ke syurga. Letak nama Ar-Rayyan. Orang puasa je boleh masuk pintu tu. Orang lain gagal puasa tak boleh masuk. Jadi ikhwan dikasih, ada keistimewaan dia. Dan Allah SWT ba'adallah bizalikal yamnar sab'ina kharifan. Orang yang berpuasa ini, Allah akan menjauhkan dia pada hari itu di akhirat. Daripada neraka 70 hasta. 70 hasta kita jauh dia. Selamat daripada neraka insyaAllah. Semua ikhwan dikasih sebagai bekal. Wah lambat ni. Slide lama ni. Jalinan ibadat puasa dengan ibadat lain. Jalinan ibadat puasa dengan ibadat yang lain. Puasa campur solat mencegah mungkar. Puasa bertakwa. Solat mencegah kita daripada fahsyah dan keji. Maknanya kita orang yang berpuasa, kita jadi seorang yang bertakwa. Wa insya-Allah kita bangun tarawih, kita bangun qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, kita akan terelak daripada sifat pauduh yang lain. Semua bulan yang penuh berkat. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan berkat. Apa yang berkat? Berkat Quran, petunjuk kepada manusia. Kita ni bangga dengan sebab datangnya Ramadan. Kerana Ramadan Allah turunkan Quran. Bila Allah turunkan Quran kepada kita, Quran ialah zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran sebagai petunjuk kepada kita orang bertakwa. Dan di sini disebut hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran berkat dia sebagai petunjuk dan keterangan yang sangat jelas kepada kita dan pembeza di antara hak dan batil. Apa istimewanya kita Ramadan? Kerana bulan diturunkan Al-Quran. Apa itu Quran? Inna anzalnahu. Quran yang diturunkan itu dia mengandungi keberkatan. Apa dia keberkatan dia? Ini yang kita kena sedar kehidupan kita. Kita mendapat nilai yang berkat. Anda sebut tadi pada awal ialah rasional. Tidak ada agama atas muka bumi ini yang memuliakan akal. Tidak ada agama atas muka bumi ini yang memuliakan akal. Hanya Islam saja agama yang memuliakan akal. Contoh, secerdik-cerdik profesor kafir adalah bodoh. Sealim-alim dia profesor dah, tapi bodoh. Sebodoh-bodoh orang Islam, orang kata sejahil-jahil orang Islam, sejahil-jahil orang Islam, mereka cerdik. Walaupun tak ada kelulusan. Sekali lagi saya ulang. Sejahil-jahil orang Islam, mereka cerdik. Secerdik-cerdik orang kafir, walaupun dia profesor, tapi bodoh. Ini keadaan Islam. Sebab apa? Apabila seorang profesor, pernah berlaku di UIA Kuantan tu, seorang pensyarah daripada Myanmar. Dia jadi pensyarah bahagian perubatan. Dalam bilik dia tu, dia ada pondok merah macam Cina-Cina. Kat sini kan ada pondok merah, dia letak limau dalam tu. Dan dia menyembah dalam tu. Pagi-pagi dia sembah dulu. Tadi ada seorang profesor ni, nama dia Imad, daripada Muslim. Dia Muslim. Dia kata, kamu buat apa? Dia kata, saya semayang. Semayang apa? Dia pun ambil limau. Limau orang tu letak dalam bakul tu, nak semayang tu dia ambil, dia kopek. Dia kata, kamu bodoh. Tengok dia. Yang makan limau ni, macam aku. Yang tu tak makan limau. Kamu
seorang profesor, seorang pendidik, bagaimana kamu bertindak bodoh mengajar kepada masyarakat? Sedangkan patutnya kamu tak ikut agama benda yang macam ni. Sebabnya benda yang mati macam ni takkan dia makan. Tengok, kita lihat. Profesor pun, kalau dia bukan Islam, ada jadi bodoh. Orang Islam, ada tak sembah batu? Tak ada. Orang Islam tak sembah lembu, tak sembah berhala-berhala ni, mengarut. Dia tak terima. Sebab itu tidak ada nilai kecerdikan dia. Inilah istimewa yang disebut di sini, keberkatan. Kita Muslim, dalam bulan Ramadan diberikan Quran. Bermakna di tangan kita itu ada keberkatan. Benda yang sangat berkat. Kita kena telaah Quran, kena analisa, kena buat research, kena kaji. Barulah kita nampak. Umpamanya kita lihat dalam bab undang-undang sekalipun. Simple je dalam bab undang-undang. Umpamanya. Malaysia boleh tak berzina? Tak boleh. Malaysia tak boleh berzina. Kalau berzina, disaman 1,000 dan penjara 3 bulan. Di Malaysia. Tetapi kita lihat, di Malaysia boleh tak mendedah aurat? Kita lihat, biasa je dedah aurat. Coupling, sila pergi ke Teluk Monik tu. Pagi-pagi, ramai coupling dan sebagainya. Oh, dilanjutkan masa sehingga teruk dah sampai pukul 10 pula dah. Tak apalah. Kita go on je. Baik, so kawan, kita lihat. Coupling pun tak ada masalah. Boleh. Dalam masa yang sama, kita lihat. Berzina tak boleh. Coupling boleh. Mendedah aurat boleh. Dalam media, telefon ke apa je, boleh buka nak tengok apa pun ada mereka dalam ni. Kan? Hari ni. Orang tengok lucah, tengok apa dalam handphone je boleh tengok. Boleh tak ada blok? Boleh tak kerajaan blok? Supaya tak ada lagi porno dalam handphone. Boleh. Tapi kenapa tak blok? Supaya, kalau bahasa kotor saya, supaya masyarakat ni berzina. Bila kamu berzina, kamu disaman 1,000. Kan senang saya dapat duit. Tetapi di dalam Islam, apa berkat Islam? Islam tak bagi berzina. Tutup aurat, tak ada pergaulan bebas dan mudah perkahwinan. Dan kalau kamu ditangkap berzina akan ditanya, mengapa kamu berzina? Bukan dihukum dengan sebab kamu berzina, tapi ditanya mengapa kamu berzina? Apa masalah kamu? Kalau katakan kamu dipaksa ke ataupun kamu tak boleh kahwin ke, jangan jawab, saya tak ada duit nak kahwin. Maknanya kalau kamu jawab macam tu, kamu kena kahwin serta-merta. Negara akan urus perkahwinan kamu. Sampai tahap itu. Bagaimana rakyat nak berzina? Semua pintu ditutup kepada ruang berzina. Maka kita dihukum berzina dengan sebab kejahatan kita. Kita jahat, sebab tu kita berzina. Sepatutnya kita yang baik tidak berzina. Jadi kita lihat di sini, apa berkatnya dalam Islam ini? Quran meletakkan satu undang-undang yang rasional, yang tepat, yang sejajar dengan fitrah manusia. Maka ini adalah keberkatan. Sebab itu dalam ni, bila kita berada dalam bulan Ramadan, kita jangan lupa bahawa kita bulan yang penuh dengan keberkatan. Bukan berkat itu apa yang dipahami oleh kita berkat. Lah, berkat itu ialah implementasi apa yang diajar oleh Allah SWT daripada Quran, kita kena buat. Bila kita buat, barulah keberkatan itu akan bersama dengan kita. Setakat itulah aku. Ada lagi? Wallahu a'lam. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفضل، ما نمشي كده تدري. تفضل. تفضل.